Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai, khabar? Lama tak jumpa semua anak-anak murid cikgu. Jadi hari ini kita akan belajar berkenaan tentang bab 5 iaitu termokimia dalam tingkatan 3 dalam sains tingkatan 3. Jadi untuk bab termokimia ni dia tak panjang, dia pendek je ya, dan ada beberapa perkara sajalah yang kita boleh tempuh untuk mendapat markah yang banyaklah. Jadi kalau nak lihat kepada termokimia ni, pertama mungkin di antara kamu ada yang tak ada buku teks ya. Jadi buku teks tu sebenarnya boleh didapati di internet, yang boleh download ya. Boleh juga ke Google Classroom, cikgu dah masukkan semua bahan-bahan dalam tu, PowerPoint, nota, kuis, semua ada dalam tu. Okey. Cikgu pakai ni hari ni bukan sebab cikgu kena virus ya, tapi cikgu malu. Okey. Alright, jadi kita lihat kepada termokimia. Apa yang kamu faham tentang termokimia ni? Apa maksud termokimia ya? Jadi termokimia ni, kalau kita lihat dalam termanya bermaksud, okay, bermaksud kajian tentang perubahan haba semasa tindak balas kimia berlaku. Jadi ia adalah satu kajian. Termo tu bermaksud haba perubahan haba ketika sesuatu tindak balas kimia itu berlaku. Jadi dalam proses tindak balas, ada kemungkinan haba itu diserap atau haba itu akan terbebas ke persekitaran. Jadi dalam proses penyerapan dan pembebasan haba, kalau kamu lihat sekarang ni, di mana-mana lah, di pasar raya pun ada orang letak termometer dekat dahi tu kan, di airport ya. Jadi dia mengukur pembebasan haba daripada tubuh orang tu. Kalau orang tu demam, suhu dia lebih daripada 37, mungkin 38, dia dapat kesan ya melalui termometer tadi. Jadi proses penyerapan atau pembebasan haba ni kita guna termometer untuk kesan dia. Perubahan suhu diukur menggunakan termometer. Dalam proses perubahan haba ni ada dua jenis. Okey. Yang pertama ialah proses haba tu dibebaskan. Yang ini kita panggil eksotermik. Satu lagi ialah tindak balas yang kita panggil endotermik. Endo maknanya serap ya. Endotermik ialah proses penyerapan haba. Ini kena ingat ya. Ekso lepas haba, membebaskan haba. Endotermik dia serap haba. Okey ya. Okey, kita lihat. Cikgu nak tunjuk satu contoh. Cikgu nak kamu fikirkan ya. Melalui contoh yang cikgu tunjuk ni, adakah ini proses yang kita panggil endotermik ataupun eksotermik? Baik, kita lihat sama-sama ya. Okey. Nampak tak? Di luar tu ada wujudnya titisan air ya, di luar gelas tersebut. Agak-agak proses ni proses apa ni? Eksotermik ke endotermik? Baik. Okey, jadi kita dah lihat tadi proses di mana berlakunya kondensasi ya. Kondensasi adalah proses di mana wap air dia akan menjadi cecair ya. Ini merupakan satu tindak balas yang kita panggil tindak balas. Okey, betul, bagus. Eksotermik ya. Molekul wap air dia akan kehilangan tenaga dan tenaga itu menyebabkan molekul wap air tadi menjadi cecair ya, bertukar menjadi cecair. Baiklah. Kita lihat pada nota tadi. Okey, cuba lihat pada yang ini ya. Okey, nampak tak? Okey, ini ialah peta Eyting ya, yang menunjukkan berlakunya perubahan haba
pada tindak balas endotermik dan tindak balas eksotermik. Okey, peta I-Think ni ada dalam Google Classroom ya. Kamu boleh download dari sana. Okey. Jadi dalam peta ni dia menunjukkan bahawa kedua-dua proses eksotermik dan endotermik ni ada perubahan haba. Okey, ada perubahan haba. Untuk endotermik, haba diserap dari persekitaran. Okey, haba diserap dari persekitaran. Manakala untuk eksotermik, haba dibebas ke persekitaran. Tindak balas endotermik pula memberikan keadaan di mana suhu persekitaran jatuh ataupun berkurang. Maknanya kalau objek tu mengalami proses endotermik, suhu sekeliling dia akan jatuh, akan berkurang. Tindak balas eksotermik, suhu persekitarannya akan bertambah. Maknanya kalau ada proses eksotermik ni, dia akan menjadi bertambah panas. Suhu dia akan meningkat. Ya. Dan dalam tindak balas endotermik juga, terdapat pemutusan ikatan kimia. Okey, pemutusan ikatan kimia. Manakala dalam tindak balas eksotermik, ikatan kimia terbentuk. Okey, ikatan kimia terbentuk. Baiklah. Jadi kita dah dapat lihat perbezaan antara tindak balas eksotermik dan endotermik. Sekarang ni kita nak lihat contoh-contoh. Kita nak lihat contoh-contoh yang melibatkan eksotermik dan endotermik. Jadi kita lihat sama-sama sekejap ya. Okey, cikgu tunjukkan yang ini ya. Ini ialah fosforus ya. Is discolored like this because it's extremely Fosforus ini adalah satu now for the bahan fun yang part sangat of lighting reaktif. it on fire. Dan sekarang kita akan bakar Using a fosforus ini. barbecue lighter, I lit it on fire and you can see that it quickly gets going. Okey, nampak tak bagaimana tindak balas ini membebaskan lebih To put banyak it out, haba I ke simply persekitaran. place another crystallizing dish on top to cut out its oxygen supply. Okey. So ini ialah And tindak now to balas show you the scary part of white phosphorus. You eksotermik see, ya. right when the crystallizing dish is removed, immediately it starts burning again. This is because it can spontaneously ignite at temperatures as low as 30 degrees Celsius. So you can imagine how hard it is to extinguish any white phosphorus if you ever were to get any on you. Okey, inilah tindak balas eksotermik yang melibatkan fosforus. Kalau kamu ingatlah, ada kejadian di mana tentera Israel dia mengebom rakyat Palestin dengan menggunakan bom fosforus. Ya. Jadi fosforus ni adalah satu bahan yang sangat bahaya ya. Okey, kita lihat satu lagi. Okey, ini ialah potasium. Ya. Potasium nama orang putih. Nama Melayu dia apa agaknya? Fikir sendiri ya, kamu cari. Potasium ni diletakkan ke dalam air. Tengok tindak balas ni. Saya akan meletakkan pelan-pelan. Inilah reaksinya, lihat. Wow. Lihat. Langsung terbakar. Okey, kita tengok satu lagi. Yang ini pula video yang lain tetapi yang samalah. Ya, We add a piece of potassium metal to potasium water. dan We see air. that it reacts much more rapidly with the water than the sodium. As you go down the column, the ionization energy decreases and the metal reactivity increases. Okey. Jadi semua yang cikgu tunjuk tadi tu itu ialah tindak balas yang melibatkan eksotermik. Okey, eksotermik. Contoh-contoh tindak balas eksotermik lain ialah contohnya seperti sengatan lebah. Okey, sengatan lebah ni dia berasid ya. Jadi kesakitan akibat sengatan lebah ni boleh dirawat dengan melakukan proses peneutralan. Okey, proses peneutralan tu yang kita katakan sebagai tindak balas eksotermik. Di mana larutan serbuk penaik di dalam air kita sapukan di tempat yang terkena sengatan tersebut. Jadi akan berlaku tindak balas yang kita panggil tindak balas eksotermik. Satu lagi ialah proses pengaratan. Okey, pengaratan adalah satu contoh tindak balas eksotermik ya, yang menyebabkan objek besi
menjadi rapuh dan kelihatan kusam. Ya, menjadi rapuh dan kelihatan kusam. Okey, kita tengok ada tak video pengaratan ya. Sekejap ya. Sekejap. Oil and cork it. The oil will float on water and prevent the air from dissolving in the water. Dry air. From this experiment, we can conclude that corrosion of metals takes place in presence of water and air. Okey. Jadi dalam gambar ni tadi, eksperimen tadi menunjukkan bahawa yang ini bertukar menjadi karat ya. Jadi proses pengeratan berlaku di sini adalah tindak balas eksotermik. Okey, eksotermik. Jadi dia tak berkarat sebab apa? Cuba teka agak ni pasal apa tu? Ni ada larutan dalam ni, larutan apa agaknya? Ya. Okey. Baiklah. Selain daripada tindak balas eksotermik, kita ada tindak balas yang kita panggil tindak balas endotermik. Okey, untuk contoh endotermik ya, saya tunjukkan satu video ni ya. Okey, agaknya ini video apa ni? Inilah video cara pembuatan roti tempayan. Okey. Tengok perubahan pada roti tersebut. Tengok perubahan yang berlaku pada roti apabila dia terkena pada bahagian tempayan yang panas. Okey, nampak tak? Okey, proses pembakaran roti ni, proses pembakaran roti di dalam ketuhar ataupun dalam tempayan ini melibatkan tindak balas yang kita panggil endotermik. Semasa roti dibakar, tenaga haba diserap. Ya, tenaga haba diserap menyebabkan suhu roti meningkat. Bila suhu roti meningkat, suhu persekitaran roti akan menurun. Itu ciri-ciri bagi tindak balas endotermik. Suhu sekitar dia menurun, suhu dia naik. Okey? Baik. Okey, satu lagi. Kita lihat video yang ini. Bukan seorang wanita yang menjadikan ikan kering dan bilis sebagai punca pendapatan bagi membantu meringankan beban suami. Wan Sapiah Wan Yusof berkata dia membuat ikan kering dan bilis sejak 7 tahun lalu kerana pendapatan suaminya Amran Mina sebagai nelayan tidak menentu. Sapiah berkata musim ikan tidak menentu kerana ada masanya hasil tangkapan sedikit dan hanya cukup-cukup makan. Katanya hasil membuat ikan kering dan bilis itu dia mampu memperoleh sekitar RM2,000 sebulan. Menurutnya dia tidak boleh berpeluk tubuh, sebaliknya perlu berusaha untuk mencari pendapatan sampingan untuk keluarganya. Baik. Okey, makcik ni dia buat makanan laut yang dikeringkan. Jadi makanan laut yang dikeringkan seperti ikan, sotong, udang ni dijemur di tempat yang panas. Sekarang ni orang dah pakai ketuhar tau. Tak semuanya dijemur tempat panas. Jadi dalam pada ianya diletakkan di tempat panas tu akan berlaku satu proses yang kita panggil proses penyejatan. Proses penyejatan ini adalah satu proses endotermik. Ya. Satu proses endotermik. Ini menyebabkan makanan laut boleh disimpan dalam tempoh yang lama. Okey, selain daripada itu, ada juga kejadian di mana ais bertukar menjadi air. Itu juga kita boleh panggil proses yang melibatkan penyerapan haba. Ais bertukar menjadi air. Baiklah,
Jadi itulah dia berkenaan dengan tindak balas endotermik, ya. Kita balik semula kepada nota tadi. Okey, yang ini dah, sekejap ya. Okey, ini adalah beberapa contoh lain ya untuk tindak balas eksotermik dan tindak balas endotermik. Jadi kamu boleh lihatlah contoh di situ ya. Contoh tindak balas eksotermik yang lain ialah respirasi, ya, pembakaran bunga api, melarutkan garam natrium hidroksida dalam air, ya. Okey, jadi dalam buku kamu ada beberapa contoh tindak balas kimia yang saya nak minta kamu lihat nanti. Contoh untuk tindak balas eksotermik ni, ada eksperimen yang melibatkan larutan natrium hidroksida dicampurkan dalam asid sulfurik cair. Ya, larutan NaOH ataupun natrium hidroksida dicampurkan dalam asid sulfurik cair. Itu ialah proses peneutralan, ya. Proses peneutralan. Semasa proses peneutralan ni, ya, nombor 6 tu, proses peneutralan tu, suhu selepas tindak balas dia akan jadi lebih tinggi daripada suhu sebelum tindak balas. Itu ialah ciri bagi tindak balas peneutralan. Dia adalah tindak balas eksotermik yang membebaskan haba. Okey, lainnya ialah seperti pembakaran bahan api fosil. Ya, kita gunakan minyak petrol untuk kereta, ya, kita memasak dan sebagainya. Itu juga melibatkan proses eksotermik, ya. Satu yang penting ialah yang selalu keluar dalam PXC lah, membuat pack panas ya. Cool pack dengan hot pack. Yang ni nanti kejap lagi saya sentuh ya. Kita lihat yang endotermik dulu. Okey, contoh tindak balas endotermik lain ialah fotosintesis. Proses fotosintesis adalah contoh tindak balas endotermik. Kemudian memasak. Bila kita masak, makanan yang kita masak tu dia menyerap haba tu. Jadi itu adalah tindak balas, kita panggil tindak balas endotermik. Melarutkan garam amonium dalam air, itu pun tindak balas endotermik. Penguraian sebatian logam yang kurang reaktif, itu pun tindak balas endotermik. Ya, tindak balas penguraian karbonat logam, tindak balas penguraian nitrat logam, dan juga cool pack, membuat pack sejuk. Okey, perlu tahu semua ni ke cikgu? Okey, kalau boleh hafal semua, hafallah semua. Tapi kalau tak boleh, awak ingatlah sekurang-kurangnya 3. At least ingatlah 3. Ya. Okey, boleh? Tak susah kan? Boleh, insyaAllah boleh. Okey. Okey, yang ini saya dah sentuh tadi. Okey, ini contoh-contoh lain. Ni buat roti tadi kan? Okey, ini fotosintesis. Yang ini bunga api. Ni untuk tindak balas eksotermik. Ni eksotermik kan endotermik ni? Eksotermik kan? Okey. Alright. Sekarang ni saya nak sentuh sedikit berkenaan dengan buku teks. Dalam buku teks kita, di bahagian depan tu ada penerangan. Okey, soalan ni penting tau. Sebab soalan ni mungkin boleh keluar dalam soalan kebat. Ya, sangat-sangat penting. Walaupun nampak macam simple aja. Okey, cuba lihat. Kita ada 2 jenis, iaitu hot pack dan cool pack. Ya. Jadi dalam kedua-dua bahan ini, alat ini digunakan untuk merawat kecederaan, ya, ataupun merawat ketidakselesaan yang berlaku pada diri kita lah. Okey, jadi ada fungsi dia. Ya, satu tu dia jadi panas, satu jadi sejuk. Dan ini melibatkan proses termokimia, ya, perubahan haba. Jadi untuk proses ini, contoh macam pack panas ni, dia digunakan untuk membebaskan haba ke kawasan persekitarannya. Haba yang dibebas oleh pack panas ini akan dapat melegakan otot kita. Kalau otot kita kram ke apa ke kan, dia akan legakan otot ni. Dan kemudian saiz lumen ataupun saiz rongga di dalam kapilari darah dia akan membesar. Sebab dia panas, jadi kita punya lumen tu dia akan mengembang, ya, membesar. Dan menyebabkan lebih banyak darah dapat mengalir. Dan kita pun rasa lega, ya. Dan makin pulih lah. Kalau kita sakit sebab makin lega. Sebab darah boleh mengalir dengan sempurna. Pack sejuk ni, dia digunakan untuk menyerap haba dari persekitaran. Ya. Jadi kalau kita misalnya kita jatuh bengkak, ya, bengkak, lebam, kan panas, ya. Jadi bila kita letak cool pack ni, dia akan menyerap haba daripada bengkak tadi. Dia mengurangkan bengkak luka, ya, menyingkirkan haba daripada tisu yang mengalami radang, ya.
dan juga dia dapat mengurangkan saiz lumen. Bila kurang saiz lumen, kadar peredaran darah melarinya akan menurun, dan ini akan membantu menghentikan pendarahan, terutama kalau tempat yang dah luka, ya. Okey. Jadi saya nak sentuh berkenaan dengan pek panas dan pek sejuk ni bukan saja digunakan untuk perubatan sekarang. Kalau kamu lihat dalam soalan kuis saya dah masukkan tentang hal ini, iaitu sekarang ni bukan setakat minuman dalam tin tu, dia ada alat pemanas. Dia ada alat pemanas yang diletakkan. Maknanya kalau kita nak panaskan air tu, kita just aktifkan bahagian pek panas dia. Begitu juga kalau kita nak panaskan mi dan sebagainya. Sekarang ni mi, ramen ke apa sebagainya, dia dah ada yang lengkap dengan pek panas sekali. Okey. Jadi itu kamu kena buat kajian lebih lah. Sebab saya dah masukkan dalam Google Classroom semua bahan-bahan tu, saya nak kamu lihat. Kemudian di dalam kuis pun ada soalan berkenaan dengan pek. Okey. Baiklah. Itu saja untuk kali ini. Yang selebihnya cikgu minta kamu untuk ulang kaji sendiri. Jadi cikgu minta maaf kalau ada kekurangan. Ini first time cikgu buat pengajaran secara online. Tak pernah lagi semua ayat hidup cikgu buat. Ini first time. Jaga diri, jaga keselamatan diri, jangan merayau-rayau, patuhi arahan kerajaan untuk kawal pergerakan kita. InsyaAllah kita akan bebas dari COVID. Jumpa lagi di satu masa yang ditentukan oleh Allah. Terima kasih.